Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung. Masih berada di bab 6, keturunan dan luas di bawah graf. Subtopik 6.2, kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, hari itu cikgu dah tunjukkan 2 contoh. Hari ini cikgu nak tunjukkan contoh yang ketiga. Okay, untuk contoh yang ketiga ni, dia kata, rajah menunjukkan graf laju masa, graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 20 saat. Nampak ni, sini sampai sini 20 saat kan? Okay, nyatakan laju seragam. Oh, senang sangat ni lah. Laju seragam. Apa maksud laju seragam? Okay, seragam maksudnya sama. Okay, so laju seragam, ni kan laju. Dekat mana yang sama je? Kat sini kan? Nampak ni? Jadi, laju seragam. Okay, jawapan soalan A, 16. Dapat dah 1 markah. Takkan 1 markah tak dapat? Confirm dapat ni. Ingat tahu ni, laju seragam. Graf laju masa, bila dia straight je, maksudnya dia adalah laju seragam. Okay, next. B. Okay, dia tanya, diberi jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 12 saat pertama. 12 saat pertama maksudnya sini sampai sini. Nampak ni? 0 sampai 12. 12 saat pertama ialah 232. Jarak tau. Okay, apa maksud jarak? Dah cakap 2 kali contoh sebelum ni. Jarak maksudnya luas. Okay, maksudnya luas A. Okey, ni A. A tambah B sama dengan 2, 3, 2. Cikgu selalu kita cari ni sekali semua A tambah B tambah C. Okay, itu kalau dia kata jarak keseluruhan perjalanan. Baru A tambah B tambah C. Sekarang dia kata 12 saat pertama. Jadi A dengan B je. Okay. So, kita buatlah. Kita lukis dulu Ini bentuk apa? Trapezium. Tambah. Ni bentuk apa? Segi 4. Ni nak lukis? Tak payah. A dengan B je sebab 12 saat pertama. So A, B. So for A, ni yang ni bawah ni. Ni. Berapa jarak ni? T lah. T tolak kosong. T. Okay, tinggi ni tinggi. Ni kan tinggi ni. So sini sampai sini adalah 24. Okay, ni. Ini yang ni tau. Ni. Berapa tinggi dia yang ni? 16. Okay, untuk B, 16 Untuk B, ni. Cikgu tak tahu T. Memang tak tahu. Dia suruh cari T kot. Ni, cari T. So, 12 tolak T. Tulis je 12 tolak T. Okay, next. Yang ni kan? Okay, ni berapa tingginya? Ini adalah 16. So, kita nak cari apa? Ni, luas ni. Jadi, kita kira. Ni Okay, jadi A. Apa formula trapezium? 1/2 darab. Okay. 24 tambah 16 ya. Ingat tau, ambil yang sisi yang sama. Selari. Okay, darab dengan T. Biarlah dia T, tak apa. Memang kita nak cari nilai T. Tambah. Ni yang B. Yang B ni adalah segi 4 tepat. Formulanya adalah panjang darab lebar. So, 12 tolak T darab 16. Selepas itu jangan lupa sama dengan 2, 3, 2. Kenapa kena samakan? Kita nak cari nilai T kan? Okey, boleh nampak? 2, 3, 2. Jadi kita selesaikan. Okay, yang pertama. Ni kita darabkan. Awak tahu tak ini darab dengan ini. Lepas tu kemudian darab dengan T. Tahu ke tak? Ni darab ni. Okey. So, kalau kita awak nak darab satu-satu pun boleh. Nak jawab straight macam cikgu pun boleh. Cikgu jawab straight. 1/2 darab 24. So, kalau tekan kalkulator. 1/2 darab 24, kita dapat 12. 1/2 darab 4, 12. 12 darab dengan T, kita dapat 12T. Yang pertama. Yang kedua. 1/2 darab 16. Dapat 8. Darab dengan T, kita dapat 8T. Okay. Dah selesai. Okay, tambah. Okay, darab lagi. Okay, ni darab dengan ni. Okay, ni darab dengan ni. Okay, yang dalam bracket kena darab dengan kat luar. So, 12 darab 16. Berapa tadi 12 darab 16. Kita dapat 192. Tolak negatif T darab 16. Kita dapat negatif 16T. Okay. Tutup kurungan sama dengan 2, 3, 2.
So bila kita selesaikan, okey, nampak ni ada equal, ni ada equal. Tak boleh tau, dalam satu baris hanya ada satu. So cancel yang depan. So 12T tambah 8T, kita dapat 20T. Okay. Positif 192. Positif negatif 16T. So equal to 2, 3, 2. So ambil yang T. T letak kat depan. Ni dengan ini. Nampak? Cikgu ambil dengan simbol-simbol sekali. Okay. Yang ni kita akan bawa dia ke belakang. So 20T tolak 16T sama dengan 2, 3, 2 tolak 192. So 20T tolak 16T, kita dapat 4T sama dengan 232 tolak 192, kita dapat 40. Jadi berapa nilai T? 40 bagi 4 lah. 40 bagi 4. So awak dapat nilai T adalah 10. Okay, faham? So nilai T, ni maksudnya T ni 10. Okay, dah selesai. Okay, kemudian soalan C. Okay, ni dah. Okay, soalan C. Hitung kadar perubahan laju. Keluar lagi kadar perubahan laju. Apa tu ya cikgu kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju tu pecutan. Pecutan tu apa? Cari kecerunan dia dalam 8 saat takhir. 8 saat takhir kat mana? Ni 20 tolak 12, 8. Inilah dia. Maksudnya nak cari yang ni, kecurunannya adalah berapa? Okay, label. Okay, sini adalah 12, 16. Okay, 12, 16. Okay, sini adalah 20, kosong. X dulu tau, baru Y. X 20, Y-nya adalah kosong. Okay, lepas tu, okay, macam mana nak selesaikan? Okay, soalan C. Cikgu buat kat sini Ini gambar awak. Okay, ini gambar nampak Ini soalan C Okay, soalan C. Kita tadi katakan hitung kadar perubahan laju ni. Hitung kadar perubahan laju. Okay, so dia nak daripada sini ke sini 8 saat akhir. So yang first tu dia punya koordinat adalah 12, 16. Okay, dia pergi ke 20, kosong. And then cikgu labelkan X1, Y1, X2, Y2. Jangan cakap tak ingat je. Apa formula jarak ni? Jarak. Apa formula kecerunan? Ni Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni formula. Mesti ingat tau. Kalau tak ingat buat apa? Kat depan formula depan ada. So ganti je. Y2 awak adalah kosong tolak Y1 adalah 16 bahagi X2 adalah 20 tolak X1 adalah 12. So awak dapat sini atas negatif 16, bawah 8. So bila bahagikan negatif 16 bahagi 8, awak dapat negatif 2. Kenapa jawapan negatif cikgu? Logik lah jawapan awak negatif. Sebab awak dari sini turun ke bawah. So nyah pecutan adalah negatif. Okay, selesai untuk soalan yang ketiga, contoh 3. Okay, kita sambung contoh yang keempat. Okay, dia kata rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Nampak ni, 0 sampai T, so T saat. Diberi jumlah jumlah jarak yang dilalui ialah 129. Maksudnya keseluruhan perjalanan jaraknya adalah 129 meter. Okay, yang pertama, cari kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju dalam meter saat negatif 2 dalam 4 saat yang pertama. Di manakah 4 saat pertama? Okay, inilah 0 hingga 4. Inilah dia 4 saat pertama. Tapi apa benda nak cari? Okay, kan dah cakap kalau kadar perubahan laju maksudnya pecutan. Bila nak cari pecutan, maksudnya kita cari apa? Cari kecerunan. Okay, so kita label sini. Sini adalah 0, 22. Okay, 0, sini 22. Sini berapa? 4. Sini 10. Okay, so dia bergerak dari mana ke mana? Okay, dia bergerak dari sini ke sini. Awak nampak? Awak mesti ikut perjalanan graf. Tak boleh lah tiba-tiba naik ke sini, lepas tu pergi ke sini. Dia mesti inilah berkesinambungan. Sambung macam tu. Okay, jadi apa formula dia?
Ingat tahu ni. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak. Ingat ya, kena ingat. Perlu ingat, wajib ingat. Okey, A. Y2. Okey, mula-mula kita tulis dulu. Dia bergerak dari 0.22 ke 4.10. So, kita labelkan dia. Okey, sini X1, Y1. Sini X2, Y2. Okay. So, kita ganti ni nilai ni masuk kat sini ya. Okey, Y2 awak adalah 10 tolak Y1 22 per X2 X2 4 tolak X1 kosong. So, awak akan dapat 10 tolak 22 negatif 12. Okey, bahagi 4 tolak kosong 4. Jadi, bila kita selesaikan negatif 12 bagi 4, kita dapat negatif 3. Logik lah. Graf awak kan turun ke bawah. Nyah pecutan. Jadi negatif 3. Nak tulis unit? Boleh. Meter sesaat negatif 2. Cikgu tak nak tulis? Boleh? Nak tulis boleh. Tak nak pun boleh. Okey. Yang kedua. Okey. B. Soalan B B. Jarak dalam meter yang dilalui dengan laju seragam. Kat mana laju seragam? Kan cikgu dah cakap, kalau laju seragam, maksudnya laju dia sama je. Kat mana sama? Ni kat kawasan yang straight ni. Maksudnya 10 je lajunya. So, ini Sini. Okey, so bila dia nak cari, kita dah tahu lah ini laju seragam. Okey, kalau soalan dia kata, berapakah laju seragam? Jawapannya 10. Sebab dia kata berapakah laju seragam. Itu yang pertama. Okay. Dia boleh tanya 3 jenis soalan berapakah laju seragam? Jawapannya 10. Berapakah tempoh masa laju seragam? Kalau dia minta tempoh masa, maksudnya yang ni. Ni kan masa. 9 tolak 4. 5 saat. Kalau tempoh masa. Sekarang dia kata berapakah jarak. Jarak maksudnya luas. So ni. Ni. Awak nak cari luas ni berapa. Jadi benda tu. Ni bentuk apa ni? Segi empat tepat. Segi empat tepat panjang darat lebar kan. Okay. Ini berapa? Ini 5 kan. Ni tingginya berapa ni? 10. Senang sangat ni. So, kita nak cari jarak. Okey, jarak sama dengan 5 darab 10. Jawapannya 50. Okey, dah selesai. Faham ke? Faham kan? Tak faham pun faham. Faham Kena cuba faham. Okey, next soalan C. Nilai T. Macam mana nak cari nilai T? Tengok tadi dekat information kat atas ni, maklumat kat atas ni kan dia bagi kan jumlah jarak yang dilalui ialah 129. Maksudnya keseluruhan ni 129. Maksudnya okey, soalan C. Sekejap tak kat tepi. Okey, soalan C dia bagi maksudnya kita kena cari ni dia bagi jumlah jarak. Okey tadi jumlah jarak ni maksudnya luas. 109. Maksudnya ini tambah ini tambah ini. Maksudnya label. Okey. A tambah B tambah C sama dengan 129. Okey, so A kita lukis A. Ini A. Okey, tambah B tambah C. C bentuk segitiga label A B C. Okey, A dulu. Sini berapa? Ini kan? Ini adalah 4. Okey, tinggi yang ni berapa? 22. Sekarang tinggi ni Ni tinggi ni maksudnya yang ni. Ini tingginya 10. Okey, yang ni ini 5. Tinggi B adalah 10. Okey, and then C. C yang ni. Kita tak tahu T. Tapi kita tahu ni 9. Jadi T tolak 9. Barulah kita dapat jarak. Ini kan? Tulis je T tolak 9. Don't worry. Okay, so tingginya berapa? 10. Okay. Jangan takut dengan T. Jangan takut dengan unknown. Jangan risau. Ada tu jalan penyelesaiannya. So, kita buat. Ni luas dia ni. So, ini trapezium kan? Okay, A dulu 1/2 darab. Okay, A tambah B. 22 tambah 10 kan? Okay, 2 sisi selari Ingat 2 sisi selari darab 4. Okay, ni A tambah. Okay, B bentuk apa? Segi 4 tepat. Darab je. 5 darab 10. Okay, C bentuk apa? Segitiga. Apa formula segitiga? 1/2
darab, okay, cikgu angkat dulu ya. Darab tapaknya T tolak 9. Darab tingginya adalah 10. Okey, sama dengan ni. Yang dia bagi tadi ni. 129. Jumlah jarak 129. So awak tulis sini 129. Okay, sekarang kita selesaikan. Okay, yang first dulu ya. 1/2 darab 22 tambah 10. Tekan je kalkulator. Okay. 1/2 darab 22 tambah 10. 32 darab 4. Okay, kita dapat sini 64. Yang first ni 64. Tambah 5 darab 10. 50. Tambah. Okay. Ni yang apa ni? Yang trapezium triangle ni. Sebab kebetulan ini 2 ni 10. So kita boleh matikan. Okay. So kita tinggal darab. Okay. T darab 5. Nanti 9 darab 5. So kita darab tambah. Kita tak bracket dulu. T darab 5. 5T. Negatif 9 darab 5. Kita dapat tolak 4. 5. Sama dengan 129. Okay. So yang ni kita tambahkan je lah. 64 tambah 50. Kita dapat sini 114. Tambah positif 5T. Positif negatif 45. Sama dengan 129. So yang ni T ni biar kat depan. So kita dapat sini 5T. Sama dengan 129. Okey, 114 pindah ke belakang. Ni positif, pindah jadi negatif. Okey. Ni negatif 45, move ke belakang jadi positif. Okey, and then kita dapat 5T equal to, okey, 129 tolak 114 tambah 45. So kita dapat 60. Okay, dah selesai. Dah senang sangat dah ni. 60 bahagi 5. T sama dengan 12. Dah selesai lah contoh yang ke-4. So cikgu harap 4 contoh yang cikgu bagi ni awak dapat manfaatkan, dapat membantu awak untuk menjawab soalan SPM nanti. Okay, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.